Assalamualaikum. Jadi untuk mencapai kriteria kejayaan yang pertama dan kriteria kejayaan yang kedua bagi topik 1.3 ni dua perkara yang perlu kita perhatikan yang utama. So untuk kita mencapai kriteria tersebut, antaranya yang pertama kalau kita perhatikan berkomunikasi dengan jadual dan juga untuk membina graf. Jadual dan graf tidak dapat dipisahkan. Kebiasaannya, bila kita dah selesai menjalankan eksperimen, kita akan dapat data. Data tersebut, bukan kita letak merata data tersebut. Data tersebutlah yang kita akan buat jadual. So, bila kita buat jadual, dah selesai bina jadual, daripada jadual kita akan buat graf. Bila dah dapat graf, bermakna kita dah berjaya berkomunikasi dalam biologi. Jadi sini cikgu nak tekankan cara kita membina graf. Seperti yang awak dah biasa belajar dalam matematik dan juga dalam geografi kalau tak silap cikgu, memang awak diperkenalkan dengan cara kita nak bina jadual. Mungkin dalam soalan sains pun awak jumpa dah sebelum ni jadual. Awak mungkin biasa jumpa graf. Apa-apa pun untuk bio, bila dah kita kenal graf, kita dah kenal jadual, kita kena diingatkan kembali bagaimana nak membina jadual. So, untuk bio, bila nak bina jadual, dua perkara yang perlu kita ambil kira, yang perlu kita masukkan pada jadual kita. Kalau diperhatikan pada slide ni, kita boleh perhatikan dua perkara yang perlu dimasukkan ke dalam jadual. Satu, pemboleh ubah dimanipulasikan. So, bila awak buat eksperimen, mesti kita tahu dah apa dia pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasikan. So, pemboleh ubah dimanipulasi tu, tajuk dia kita akan masukkan ke dalam lajur di sebelah kiri. Maksudnya kalau sini, lajur sebelah kiri, contoh pemboleh ubah dimanipulasi adalah suhu. Yang penting bila kita masukkan tajuk pemboleh ubah dimanipulasi, mesti ada unit. Tak kisahlah. Begitu juga dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kita perhatikan sini, pemboleh ubah bergerak balas di lajur sebelah kanan. Ini sebelah kanan, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, bila masukkan tajuk pemboleh ubah bergerak balas pun, kena ada unit. Bergantung kepada eksperimen, apakah pemboleh ubah dimanipulasi, apakah pemboleh ubah bergerak balas. So, dari situ, sentiasa tajuk berbeza. Walaupun tajuk berbeza, mesti ada tajuk, mesti ada suhu. Dah selesai bina jadual yang ada tajuk, ada suhu, kita masukkan juga data yang kita guna. So, contoh eksperimen, kita ambil suhu 30 darjah Celsius. So, kita kumpulkan isi padu gas oksigen yang dibebaskan. Jadi, semua tu kita masukkan dalam jadual. Apa yang kita buat dalam eksperimen, data tersebut kita mesti simpan di dalam jadual. Jadi, bila awak dah simpan dalam jadual, dah bina jadual, awak dah berjaya berkomunikasi dalam biologi. Okey, tu yang pertama. Selain daripada jadual, bukan sekadar dah siap eksperimen buat jadual cukup dah. Tak. Untuk kajian saintifik, uji kaji saintifik, tak kisahlah sama ada fizik, kimia atau bio, bila dah dapat jadual, bila dah bina jadual, biasanya kita akan teruskan dengan graf. Jadi, mungkin kalau kita dah dapat jadual, dah berjaya mencipta jadual, kita akan sambung pula. Kita nak tengok maklumat daripada jadual tu, apakah hubungan dia. So, kita akan, selain daripada tu, kita akan bina graf. Di sini. Kita juga berkomunikasi dalam biologi dengan cara membina graf. So, daripada graf, kita akan dapat gambaran. Kita akan dapat gambarkan apakah hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Tak kisahlah, mungkin hubungan dia hubungan yang mendata je. Ataupun hubungan tersebut mungkin hubungan, kalau contoh pada graf di bawah sini, kita perhatikan sini graf isi padu oksigen yang dibebaskan melawan suhu. Ini tajuk graf. So, bila kita bina tajuk graf, kita mesti masukkan pemboleh ubah yang bergerak balas
dan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi. Maksudnya bila kita jumpa je maklumat dia kata bina jadual, bina graf isi padu oksigen melawan suhu. Bila tengok je tajuk tu, maksudnya isi padu oksigen yang dibebaskan tu merupakan pemboleh ubah yang kita katakan sebagai PB ataupun pemboleh ubah yang dipanggil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Melawan suhu. Suhu ni sebenarnya merupakan PM. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Automatik. Bila jumpa je maklumat, isi padu gas yang dibebaskan melawan suhu. Isi padu gas yang dibebaskan, pemboleh ubah bergerak balas. Manakala melawan suhu tu adalah pemboleh ubah yang kita manipulasikan. Jadi dari situ, kita nak tengok apa gambaran dia. Bagaimana perubahan yang berlaku kepada pemboleh ubah bergerak balas apabila adanya perubahan pada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi itu yang dikatakan graf kita boleh gambarkan hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, tu maksud graf Okey, bila kita dah tahu apa graf tu sebenarnya sendiri, dalam bio awak kena tahu juga bagaimana nak melukis graf. Ni, bagaimana nak melukis graf. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku teks tu, kita ada kaedah umum membina graf. Jadi, kaedah umum ataupun cara kita nak bina graf, aspek yang perlu kita tekankan ada 4 sini. Ada 4. Poin pertama, paksi X, paksi Y. Kalau dalam graf memang ada paksi X. Paksi X kita boleh kenal secara mendata. Mendata tu paksi X. Manakala yang menegak ni merupakan paksi Y. Apa-apa pun bila bina graf, bila nak bina je graf, paksi X mesti pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa-apa maklumat pun, tak kisahlah eksperimen dia. Bila pemboleh ubah dimanipulasi, kena masukkan pada paksi X kalau kita nak bina graf. Kalau kita nak bina jadual, mesti masukkan pada lajur yang paling kiri sekali. Itu pemboleh ubah manipulasi. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ni bergerak balas, bila kita bina jadual mesti berada pada paksi Y. Berada pada paksi Y. Jadi bila kita tulis tajuk dia pada paksi Y tu, mesti ada tajuk diikuti dengan unit. Ni semua kita boleh rujuk berdasarkan jadual. Biasanya dah ada dekat jadual. Tak payah mikir dah hak lain. Ambil je dekat jadual kita. Tajuk jadual kita tu. Tajuk jadual pada pemboleh ubah yang bergerak balas. Masuk dekat paksi Y. Lepas tu tajuk jadual pada pemboleh ubah manipulasi. Masukkan dekat graf. So bila situ kita masukkan tajuk dia, kena ada unit. Apa-apa pun kena ada unit. Okey, itu poin pertama. Poin kedua, skala pada paksi harus seragam. Harus seragam tu maksud dia kena sama. Sama daripada bermula, bila bina graf, mesti mula daripada kosong. So, bila mula daripada kosong, lepas kosong berapa, sehingga nilai maksimum yang kita nak gunakan tu mesti seragam. Sama besar kata. Graf tu sama. Kalau 10, 10, 10, 10 belaka. Kalau jadual graf ni, kita boleh rujuk pada jadual yang ada. Dekat jadual yang ada, kalau kita perhatikan, nilai maksimum kita guna 70. So, dekat graf pun kita letaklah nilai maksimum dia 70. Walau bagaimanapun, kena mulakan daripada kosong. Walaupun jadual di sini, data yang pertama dia 30. Duduk sini, hak 30. Sebelum 30, kita kena masukkan juga 10, 20, 30 sampai 70. Sebab bila graf kena mulakan daripada kosong. Sama ada paksi X ataupun paksi Y. Mula daripada kosong. Begitu juga dengan paksi Y. Mula daripada kosong. Cuba tengok nilai maksimum dia berapa. Kalau sini contoh dia 14. Kalau awak nak bina sampai 14 ni pun tak ada masalah. Tapi kalau ada lebihan ruang, kita tambahlah sikit sehingga 18.
sehingga 20 sikit lagi ke? Tak kisah. Jadi dari situ kita pun bina jadual, bina skala pada graf dalam keadaan yang seragam. Seragam tu sama. Poin kedua. Poin ketiga, masa bina graf juga mesti tanda titik. Tanda titik tu untuk bio bukan tanda titik dot gitu. Dot sikit. Bukan. Sebab bila kita sambung graf, kita dah nampak titik. Jadi bila tanda titik mesti tanda pangkah. Ni, contoh sini ni pangkah ni. Ni pangkah. So kita tanda pangkah. Jangan pangkah tu besar sangat. Pangkah biarlah bersesuaian dan tidak terkena ruangan lain. Tanda pangkah. Semua titik. Contoh pada suhu 30 darjah Celsius pada jadual. Sini jadual suhu 30 darjah Celsius. Isi padu gas yang dibebaskan kita dapati 2. So tanda sini. Lepas tu suhu 40 darjah Celsius, isi padu gas yang dibebaskan 14, tanda sini. Pada suhu 50, isi padu gas yang dibebaskan 12, tanda. Sehinggalah akhir sekali suhu 70, tanda. Itu yang dikatakan tanda titik dengan simbol yang sesuai, iaitu paling senang kita tandakan pangkah. Poin 3. Cara ketiga. Bukan cara ketiga, langkah ketiga. Bila dah bina titik, kita akan nampak dah ada beberapa titik. Akhir sekali, awak pun tak ada sini. Tapi bila dah kita plot, kita kena sambung. Untuk bio, nak sambung titik, mesti sambung guna freehand. Freehand maksudnya, tak boleh sambung dengan pembaris. Pegang pensel, sambung je titik tu. Freehand. Tak kisahlah mungkin titik tu kita akan nampak ada bengkok-bengkok sikit. Betulkan tangan kita tu biar tak ada bulu-bulu, straight je. Satu garisan je. Maksudnya bukannya kakoh. Tak, kena straight je, satu garisan. Buat dulu layer pertama, lepas tu lalu sekali lagi ke ataupun kali pertama tu kita tegangkan lalu. Sambung semua titik daripada titik pertama sehingga titik terakhir. Jangan mula daripada kosong sebab data dia kita ada 30. So data dia 30, kita mula daripada titik pertama kita 30. Sambung. Sehinggalah akhir sekali 70. Okey, tu untuk dah plot, lepas tu sambung garisan. Untuk bio, sekali lagi cikgu ingat, tidak dibenarkan menyambung titik menggunakan pembaris. Tak ada, pembaris tak boleh guna. Nampak je tanda straight guna pembaris, memang graf awak tu salah. Tak ada markah. Okey, yang akhir sekali, tajuk. Bila kita guna bina graf, mesti ada tajuk. Seperti yang cikgu maklum tadi, tajuk mesti masukkan pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ambil je dekat pemboleh ubah bergerak balas kita apa? Tulis je, isi padu oksigen yang dibebaskan. Unit ayuh sini. Isi padu oksigen yang dibebaskan melawan suhu. Suhu tu pemboleh ubah dimanipulasi. So bila dah settle benda ni, dah masukkan semua tadi, dah ada tajuk, dah ada skala. Dah ada paksi X, paksi Y dah ada tajuk, bina skala, plot titik, sambung titik. Last sekali masukkan tajuk dia. So dah selesai bagaimana kita menghasilkan graf daripada data yang kita perolehi, yang kita dah masukkan ke dalam jadual. So kita pun nampaklah gambaran hubungan di antara isi padu oksigen yang dibebaskan melawan suhu. So di sini kita boleh nampak semakin meningkat suhu, isi padu oksigen bertambah, tapi bila dah berlakunya suhu maksimum, bila mencapai suhu 40, kita boleh nampak oksigen yang dibebaskan semakin lama semakin berkurang. So kita dapat gambarkan. Jadi bila awak boleh buat jadual, bila awak boleh bina graf, bermakna awak telah mencapai kriteria kejayaan pertama dan kriteria kejayaan kedua.